Okey, jadi sehari sebelum berlakunya peperangan itu, okey, kalau kita lihat di sini 17 Ramadan kan, okey. Pada malam pada sehari sebelum iaitu 16 Ramadan, okey, pada ketika itu Rasulullah telah menstrategikan, okey, untuk orang Islam untuk tutup apa namanya telaga-telaga yang ada sekitar Badar itu, okey, dengan batu-batu. Okey, sehinggalah mereka kena pergi ke telaga yang Islam telah tentukan. Maksudnya mereka telah strategizkan, okey, Islam telah merangka untuk peperangan itu berlaku di satu tempat yang mereka nak. Okey, so maksudnya they are in the war. Okey, mereka berada dalam peperangan di mana di mana orang Islam ada advantage pada ketika itu. Okey, dalam masa sama pada malam 16 hari bulan itulah hujan lebat, mungkin adalah satu pertolongan daripada Allah SWT untuk orang Islam pada ketika itu. Okey, baik. So pada 17 hari bulan berlakulah peperangan di antara kaum kafir Quraisy dan juga orang Islam. Di mana pada ketika itu, okey, di mana pada ketika itu orang Islam, okey, ada 313. Orang Islam 313. Okey, di mana dalam 313 itu ada tentera berkuda, okey, farsan, tentera berkuda, okey, ada tentera berkuda, dan unta, tentera orang Islam yang naik atas unta untuk berperang lah. Okey, dan orang kafir Quraisy pada ketika itu 1,000. Okey, 1,000 orang, dan dalam 1,000 orang itu ada 100 tentera berkuda. Okey, di mana pada ketika itu Islam ada dalam lebih kurang 70 lah. 70 tentera berkuda. Dan berlakulah peperangan di antara kaum kafir Quraisy dan juga orang Islam. So kalau kita lihat nisbah 1,000 dengan 313 berapa nanti anda boleh kira 1,000 dengan 313 mungkin dalam seorang itu kena lawan 3 seorang kena lawan 3 lebih kurang lah. Okey, dan nisbah satu orang Islam kena lawan 3 ataupun 4. Okey, 3 ataupun 4 orang kafir Quraisy pada ketika itu. So bayangkan betapa hebatnya peperangan pada ketika itu, dan dia memberikan satu impak yang sangat besar kepada Islam pada ketika itu. So cuba kita bayangkanlah seorang kena lawan 4 orang ataupun 3 orang. Kita kalau lawan seorang pun dah kecut mulut. Okey, tapi kalau kita percaya dengan Allah SWT, okey, dengan pertolongan Allah SWT, 1 lawan 3 itu tidak mustahil. Okey, wantahat hadhihi al-ghazwah bintisari al-muslimin ala Quraisy. Okey, dan peperangan ini telah berakhir di mana kemenangan berpihak kepada orang Islam sebagaimana kita tahulah. Okey, dan di mana sebanyak 70 orang Quraisy mati. Okey, sebanyak 70 orang Quraisy telah meninggal, dan di antaranya adalah seorang yang sangat-sangat famous, Amr ibn Hisham. Siapa ini? Iaitu Umar ibn Hisham, iaitu Abu Jahal. Okey, nama dia Amr ibn Hisham. Okey. Dalam masa sama ada 70 tawanan. Okey, ada 70 tawanan. Kiranya 70 orang mati. Antaranya adalah Amr ibn Hisham, iaitu Abu Jahal. Antaranya adalah Abu Jahal. Dalam masa sama ada 70 orang tawanan. 70 orang tawanan daripada kafir Quraisy.
Okey, ini daripada pihak kafir Quraisy. Jadi daripada orang Islam boleh, daripada side orang Islam, okey, yang telah terbunuh dalam peperangan itu adalah 14 orang. Okey, 14 orang. Di mana hanya 14 orang, hanya 14 orang. Jadi cuba kita bayangkan 313 ni hanya 14 orang sahaja yang meninggal. Okey, di mana 6 daripada Muhajirin dan 8 daripada Ansar. Okey. So orang yang meninggal ataupun terbunuh ketika peperangan itu sangat sedikit. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah implikasi daripada peperangan ini? Okey, apakah implikasi yang ada pada peperangan ini? Okey, jadi kita lihat apakah kesan daripada perang Badar ini. Jadi peperangan ini sangat-sangat besar bagi umat Islam. Okey, perang yang sangat besar. Perang yang sangat besar. Kenapa? Dia merupakan perang pertama. Okey, dalam masa sama, sekiranya sekiranya umat Islam kalah pada ketika itu, umat Islam akan lenyap daripada muka bumi ini. Tetapi Allah telah beri kemenangan bagi orang Islam pada peperangan Badar ini. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, peperangan ini telah menjadikan umat Islam, okey, telah menjadikan kedudukan umat Islam lebih kuat. Okey, kenapa kedudukan umat Islam lebih kuat? Okey, kerana umat Islam telah mengalahkan 313 orang, telah mengalahkan 1000 tentera daripada kaum kafir Quraisy. Okey, kerana keyakinan, okey, kaum kafir Quraisy bahawa Islam ni kuat. Kira bukan kaling-kaling lah. Okey, so itu yang kedua. Okey, yang ketiga pula adalah jadi mereka takut. So mereka, orang kafir Quraisy takutlah kepada umat Islam. Jadi ini memudahkan, okey, memudahkan Islam berkembang. Okey, memudahkan Islam berkembang. Sebab apa? Orang dah mula cakap lah, hebat Islam ni, terbaik lah. Okey, jadi memudahkan Islam berkembang. Okey, jadi kan kita tahu tadi ada 70 orang, ada 70 orang tawanan yang telah ditawan oleh umat Islam. Okey, semua tawanan itu diberi layanan baik. Diberi layanan yang baik. Okey. Bukan macam kita tengok dekat TV, movie, kalau orang kena tahan, kena torture, kena pukul, kena macam-macam kan. Okey, tapi pada ketika itu umat Islam telah menawan kaum kafir Quraisy. Okey, dan tawanan-tawanan ini telah diberikan layanan yang baik. Okey, mereka dijaga, mereka diberi makanan. Okey, walaupun dikurung tapi mereka diberi layanan yang baik oleh umat Islam. Okey. Jadi kesannya daripada sini, okey, kesannya daripada sini, apabila mereka pulang, okey, mereka pulang ke Mekah, mereka cerita benda-benda ni, okey, mereka cerita apa yang mereka lalui,
yang mereka lalui kepada orang Mekah lah, yang mana telah menjadikan orang Mekah lebih percaya kepada Islam. Okey, ini adalah implikasi dia. Okey, dan apabila mereka percaya kepada umat Islam, okey, orang-orang yang dilayan buruk ataupun dilayan buruk ataupun teruk oleh kafir Quraisy, mereka telah senyap-senyap, okey, berhijrah ke Madinah dan peluk Islam. Okey, jadi berkembanglah umat Islam selepas perang Badar. Okey, berkembanglah umat Islam selepas perang Badar. Okey, dan yang paling penting sekali adalah kesan kepada umat Islam yang 313 orang 313 orang versus 1000. Okey, keyakinan terhadap Allah tinggi. Okey, keyakinan mereka terhadap Allah SWT sangatlah tinggi, sehingga mereka sanggup berkorban apa saja untuk umat Islam. Okey, baik. Jadi insyaAllah sampai di sini dulu kelas kita. Sila buat latihan yang saya berikan. Okey, selepas antum dengar kelas kita pada hari ini, sila buat latihan yang saya berikan. Sekiranya antum dah selesai buat latihan itu, saya akan ambil kehadiran daripada latihan itu. Kalau antum tak buat latihan, saya kira antum tidak hadir. Okey, jadi sila buat latihan yang saya berikan. Okey, sekiranya antum ada soalan, boleh WhatsApp saya ataupun mesej sahaja di Google Classroom. InsyaAllah saya akan cuba jawab. So, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.